Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat bercuti kepada semua rakan-rakan guru. Okey, untuk pagi ni kita akan buat kelas pemulihan. Kelas pemulihan untuk pembinaan aplikasi pengurusan dashboard. Dashboard pengurusan sekolah. Hari tu kita buat dah. Cuma ada yang error. Jadi kita buat semula pada pagi ni dan insya-Allah petang ni kita akan buat yang dashboard lah. Dashboard menggunakan data studio. Dashboard pengurusan sekolah. Okey. Saya akan share skrin dulu. Okey, yang kita buat hari ni sama dengan yang hari Sabtu dulu. Yang pertama kita akan create spreadsheet. Okey, kita akan buka new tab dan kita akan masuk dalam sheet. Oh, lupa nak cakap dalam ni. Jom kelas. Okey. Kita akan buat daripada new blank . Cikgu nak yang dah siap. Sebab nama kita, tajuk kita from scratch ni, daripada zero. Nak yang dah siap ataupun nak yang daripada scratch? Saya tengok komen dulu. Sebab petang ni kita akan tinggalkan yang pembinaan app, kita nak terus ke dashboard lah. Macam mana cikgu? Okey, daripada zero . Daripada zero, yang pertama kita akan namakan sebagai nama sheet kita ni. Nak mula daripada kosong. Okey, boleh daripada kosong kita mulakan sheet dashboard. Contoh dashboard ataupun pengurusan sekolah. Okey, dan kita pastikan kita gunakan email MOE lah. Barulah kita dapat macam full version untuk app sheet tu tanpa kita bayar. Kalau tak, mahal ni. Sebulan $5,000. Okey, jadi yang ni percuma je. Okey, kat bawah ni kita buat lah contohnya aplikasi ataupun kita buat namakan sebagai laporan. Okey. Dan dari yang pertama ni adalah kita panggil key dia. Yang pertama ni adalah yang penting sebab nanti dia akan keluar dalam app nanti. Dalam app kita. Contoh yang pertama ni kita mulakan dengan timestamp. Ejak salah timestamp. Kemudian kita nak unit apa? Iaitu yang terdiri dari ataupun kita buat dulu kategori. Kemudian unit. Okey, kategori ni terdiri daripada HAM, kurikulum, pentadbiran. Unit adalah unit bawah kategori. Contohnya bila unit HAM, bila kategori HAM, unitnya kantin, RMT, disiplin, SPBT, macam-macam bawah dia kan. Okey, kategori, unit, kemudian peringkat lah. Peringkat ni kalaulah dia melibatkan sekolah saja, peringkat sekolah. Tapi kalau melibatkan luar, contohnya peringkat PBD, ada pertandingan, ada bengkel dan sebagainya, dia ada peringkat lah, peringkat PBD. Kalau dia ada peringkat sampai peringkat negeri antarabangsa lah kalau Okey. Dah 3 data ni. Seterusnya kita akan masukkan tajuk lah, tajuk program, tajuk laporan. Apa nama tajuknya? Seterusnya kita masuk lagi dalam kita nak tarikh bila dilaksanakan. Kemudian kita nak di mana tempat pelaksanaan. Tajuk, tarikh, tempat. Apa lagi Objektif kan? Objektif. Nanti cikgu cakap nak tambah apa? Objektif. Isu, masalah, impak. Masalah. Impak. Okey, apa lagi Isu, masalah, impak.
Cikgu cakap nak tambah jumlah murid. Kemudian jumlah guru yang terlibat. Okey. Kemudian disediakan oleh siapa? Dan kita nak ada tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan yang buat penyediaan laporan program ni. Okey, kemudian kita nak ada foto ataupun gambar kan? Foto ataupun gambar. Gambar satu. Cikgu nak ada berapa gambar? Kalau dulu saya buat 2 gambar. Ada cikgu nak 4 gambar. Jadi kita akan tarik je lah. Okey, sampai 5 ni. 4 cukup lah. Share. Okey, saya share dulu. Copy, done. Okey, saya letak dah ni. Record. Saya dah record. Saya gunakan OBS Studio untuk record. Nanti senang lepas ni saya upload. Okey, itu adalah data-data yang kita telah buat. Terdiri daripada peringkat, timestamp, kategori, unit, peringkat, tajuk, tarikh, tempat, objektif, isu, masalah, impak, jumlah murid, jumlah guru terlibat, disediakan oleh siapa, tanda tangan dan ada gambar. Ada 4 gambar. Ada data lagi yang perlu cikgu. Contohnya kos. Kalau cikgu nak lah. Macam mana? Ni saya nak jadikan sebagai freeze. Senang bila kita tarik. Okey, data ni, data laporan kita dah buat. Dah siap laporan, kita akan buat satu lagi untuk reference. Reference ni kita boleh by kategori. Contohnya kita nak buat reference untuk kategori saja. Kita nak buat reference untuk unit saja. Kita nak buat reference untuk peringkat saja. Boleh. Okey, contohnya kita nak buat sekali agung je lah. Contoh. Copy. Saya akan letakkan sini. Okey. Contoh. Pentadbiran. Okey. Bawah pentadbiran ni dia ada unit-unit dia. Contohnya TS25. Kemudian majlis rasmi dan sebagainya. Ni kita boleh tambah lepas ni lah. Apa lagi laporan. Ataupun cukuplah 2 dulu. Lepas ni kita boleh add. Di bahagian bawah ni tak ada masalah Yang penting kat atas ni. Kat atas ni penting. Contohnya pentadbiran. Kurikulum pula. Kurikulum terdiri daripada jadual waktu. Kemudian kita ada apa lagi PBD, kecemerlangan. Apa lagi jadual waktu. Tu contoh dah. Nanti panitia cikgu. Apa? Panitia, program panitia. 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 Okey, nanti kita boleh tambah ni. Kemudian ham contohnya bantuan. Kemudian unit disiplin dan pengawas, kantin, RMT dan sebagainya lah. Ham pun ada PIBG PIBG. Okey, kemudian co-curriculum ataupun co. Okey, co ni terdiri daripada unit beruniform. Okey, kelab persatuan. Ini saya buat contoh Kemudian sukan permainan. Kemudian kita ada lagi rumah sukan. Kemudian pasukan sekolah.
Okey, ini contohlah untuk ko. Ni kita boleh tambah. Okey, kita ada dah. Kategori ni terdiri daripada pentadbiran. Bila kita pilih pentadbiran, dia akan merujuk kepada TR25 dan majlis rasmi. Kalau kita pilih kurikulum, dia akan pilih yang unit. HAM terdiri daripada anak-anak dia lah, unit-unit dia kategori ni dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, peringkat ni dia ada beberapa peringkat lah kalau melibatkan laporan, iaitu bila dalaman peringkat sekolah lah. Sekolah, kemudian peringkat zon, peringkat negeri. Daerah dulu. Kemudian peringkat negeri, antarabangsa. Okey, kita dah siap. Dua, satu yang laporan, satu ref lah. Reference dia panggil. Okey, beres cikgu ni. Kalau dah beres, kita akan masuk dalam step yang kedua, kita akan create app. Macam mana cikgu? Dah beres belum? Okey cikgu. Okey. Nedu dah beres? Sudah cikgu, selesai. Okey, cikgu lain macam mana? Macam mana cikgu lain? Semua dah beres belum? Okey, kalau dah beres, saya akan masuk step kedua ni. Create app. Boleh ke? Boleh kot. Okey, kalau boleh, saya akan masuk dalam create app. Okey. Kita akan buka new tab ataupun daripada extension ni, dia ada app sheet. Create app. Mana-manalah. Daripada extension, app sheet, create app. Ataupun kita buka new tab. Kita type je appsheet.com. Okay. My account, my app. Kita kena register lah. Kalau sebelum ni kita tak pernah register, kita kena sign in. Dan di sini dia ada quick start, make a new app. Okay. Kita klik. Sama dengan kita masuk kat sini, extension, app sheet, create app. We are setting your new app. Nanti dia akan minta kita masukkan nama app. Dan terus jadi kalau kat sini sebabnya dia dah memang daripada data ni, dia terus tarik. Kalau daripada sini kita tambah ni, start with your own data, kita kena rename dulu nama app kita. Contohnya pengurusan sekolah, aplikasi pengurusan sekolah. Sini kita boleh rename dulu nama app. Kalau daripada sini, dia terus jadi app base kepada sheet kita ni, pengurusan sekolah. Beza dia lah. Kalau kat sini, terus jadi. Kalau kat sini, kita akan tarik data. Kita namakan dulu aplikasi pengurusan sekolah. Contohnya SKPKS lah saya masukkan. Kita kena choose kategori. Contohnya education, choose data. Okey, dan sini kita kena pilih dia punya nama ni lah, pengurusan sekolah. Kalau dah ada sebelum ni pengurusan sekolah, kita kena rename. Contohnya versi 2022. Takutnya kita ambil data yang lain. Jadi kita kena rename lah dulu. Kalau dah ada sebelum ni, cikgu dah buat sebelum ni tak jadi, kita rename V2022. Ataupun dah ada 2022, kita buatlah V22 ataupun V2. Kena bezakan. Nanti cikgu kata, kenapa tak berubah? Sebabnya source-nya tak sama. Source lain kita ambil. Okey. Dia ada bangkit terkini, kita tak mau. Pengurusan sekolah V2022. Okey, select. Sama dengan yang ni lah. Kita tutup satu. Yang ni direct daripada spreadsheet. Kita ambil terus laporan. Okay, kita tutup satu. Okay. Welcome to your app. Start customize. Okay. Nama dia aplikasi pengurusan sekolah. Bila panjang, dia jadi dot. Tak nampak penuh lah. Okay. Seterusnya. Okay, ni laporan. Kita ambil satu je baru ni. Laporan. Ref kita belum ambil. Kan? Dan dalam ni,
dalam ni tak siap lagi sebenarnya. Kita nak ada nanti dalam file kita, nanti ada PDF, ada URL. Jadi dalam spreadsheet ni, kita kena tambah 2 item. 2 item yang baru. Kena tambah lah. Iaitu PDF dan URL. Barulah kita boleh jana dan kita boleh klik pada pautan nanti. Okey, bila kita tambah, contoh PDF dan satu lagi URL. URL ni untuk pautan PDF dalam bentuk automate nanti. Bila kita nak jana dalam bentuk PDF. Okey. Seterusnya, bila kita baru masukkan data ni. Contohnya sama dengan cikgu buat tadi. Sebelum ni 2 gambar. Ataupun ada 4 gambar. Cikgu nak 6 gambar. Bila kita baru masuk data ni, selepas kita buat app, kita kena pergi semula pada data, pada laporan, view column, kita kena regenerate structure. Kalau tak kat sini, dia sampai gambar 4 sahaja. Tempat yang mula-mula kita masuk tadi. Yang baru ni, dia takkan masuk. Kecuali kalau kita regenerate structure. Klik regenerate dan regenerate structure. Barulah data yang kita baru tambah ni akan ada dipaparkan dalam app kita. Dah ada. Boleh cikgu? Saya nak tunjuk ni. Sebabnya nanti ada yang cikgu akan tambah. Ada cikgu akan tambah. Dan bila cikgu tambah, selepas kita buat app, dalam paparan app tak ada. Tu saya buat terus. Macam mana kita nak tambah? PDF, URL. Okey, sampai sini boleh cikgu? Regenerate structure untuk data yang baru kita masukkan dalam ruangan ataupun row yang pertama. Beres ni. Macam mana? Okey, okey, tak apalah. Okey, seterusnya kita nak masukkan formulanya. Okey, sebelum kita masukkan formula, kita tengoklah timestamp ni dalam bentuk date time. Okey, dan labelnya kita nak jadikan sebagai tajuk. Okey, tak nak label timestamp. Key timestamp. Tapi labelnya dalam bentuk tajuk. Di bahagian tajuk. Okey, kemudian kategori, unit, peringkat. Ni ya base kepada reference tadi. Jadi kita klik, kita masukkan formula. Formula ni kat sinilah. Yang hari tu. Okey, untuk kita nak masukkan kategori. Ref kategori. Ref kategori. Kemudian ref unit. Dan yang ni kita nak select daripada peringkat, iaitu sekolah, zon dan sebagainya. Okey, kita akan ambil data ni, ref kategori. Ref tu ia base kepada tajuk kita. Kalau tajuk kita ni rujukan, jadi ref tu kita kena tukar rujukan lah nanti. Okey, contohnya di bahagian kategori ni, klik kategori, dia ada data valid kan. Klik data valid, valid if. Okey, kita paste. Ref kategori. Okey, apa maksudnya? Ref kategori. Dan kalau kita lihat sekarang ni, dia merah. Mengapa merah? Sebabnya kita hanya masukkan satu data baru. Saya cancel. Kita baru masuk di bahagian data ni, hanya satu sahaja laporan. Ref kita belum masukkan. Jadi dia tak boleh nak baca. Data sebelah sheet ref. Dia kena ada, data ni kena masukkan dalam app lah, baru dia boleh baca. Okey, kita add table ref. Okey, dan ref ni kita nak read only je lah. Dia tak perlu berubah. Kita hanya ubah dalam ni. Kita ubah dalam ni. Contohnya bila kita nak ubah, kita insert. Bukan kita insert dalam app. Okey, dah ada ref ni, maknanya bolehlah kita tarik menggunakan formula tadi. Laporan, view column, dan kat sini kategori, data valid. Barulah kita boleh masukkan ref kategori. Baru dia boleh baca. Kalau sebelum ni dia keluar merah. Sebab data tu untuk ref kita masih belum tarik. Okey, ref kategori maknanya ref dan select kategori ni. Bila kita ref unit, bila kategori pentadbiran, dia akan select berkaitan pentadbiran sahaja. Okey, kita buat satu lagi untuk unit lah. Save dan kemudian kategori. Unit. Data valid, valid if, dan kita paste.
Dan ni kita tak nak kategori, kita nak unit. Saya copy lah. Tukar kepada unit. Paste. Ref unit. Dia akan merujuk lah. Kalau kita pilih pentadbiran, dia akan bagi pilihan TS25 majlis rasmi. Kalau kita pilih kurikulum, dia akan pilih anak-anak dia dan sebagainya. Okey, save, done. Kemudian untuk peringkat ni, peringkat kita tak nak dia terbabit dengan kategori dan unit. Dia berada dalam secara pilihan secara bebas. Nak pilih apa, tak kira lah dia pentadbiran, dia kurikulum, dia panitia. Kita bebas memilih sama ada zon, peringkat sekolah, daerah, negeri dan sebagainya. Untuk bebas ni, dia ada. Okey, ini adalah bebas. Select ref peringkat true. Saya copy dulu. Peringkat ni nama dah. Nama peringkat. Kalau status, kalau kat sini status, kat atas pun status. Alamak, ada call lah. Sekejap lah. Hello, Assalamualaikum, geng. Ya. Akan buka balik lah. Okey, kat mana kat unit saya buat dah tadi. Unit. Tak ingat dah lah. Unit kan? Data valid. Okey, unit. Sini dia keluar ref unit. Betul tak? Salah. Unit dah. Peringkat. Okey, data valid if. Okey, yang ni peringkat. Select ref. Daripada ref, kita nak peringkat. Okey, kita paste. Okey, select ref peringkat. Okey, save, done. Selesai ni. Yang lain, tajuk ni kita nak dia dalam bentuk tag lah, satu baris je. Kemudian tarikh ni kita nak dia dalam bentuk date. Cari date. Date saja. Tempat teks, objektif ni kita nak dia panjang, long text. Isu masalah pun sama, long text. Impact pun sama. Bolehlah dia boleh enter. Jumlah murid ni dalam bentuk number. Jumlah guru pun dalam bentuk number. Saya dah share tak? Okey, disediakan oleh dalam bentuk teks. Tanda tangan ni dalam bentuk signature. Okey, gambar kita nak dalam bentuk foto, image ataupun thumbnail. Boleh pilih lah. Sama ada image ataupun bentuk thumbnail. Atas kita lah. Kalau nak image, semua image lah baru cantik. Kalau nak thumbnail, semua thumbnail. Mana cikgu? Cikgu nak image ataupun thumbnail? Gambar. Kalau thumbnail, semua thumbnail. Sekejap saya tengok ada cikgu komen. Ada komen tak? Thumbnail. Okey, thumbnail semua. Ya. Kalau thumbnail, apa beza? tak dengar. Kalau image, semua image untuk gambar. Kalau thumbnail, semua thumbnail lah. Okey, PDF ni dalam bentuk file. Dan URL dalam bentuk URL. Boleh cikgu? Kita tukar ni. Long tag maknanya boleh enter lah. Kalau teks sahaja, dia tak boleh enter. Dia hanya satu baris sahaja. Boleh ke? Dan dah siap belum? Tak siap tak boleh pergi ni. Formula untuk peringkat. Yang ni. Select ref. Saya copy dah. Okey, ni formula untuk peringkat. Select ref. Ref ni maknanya tajuk. Dan kita nak tajuk mana. Kalau peringkat, peringkat lah. Kemudian kurungan, koma, true. Okey, boleh ke? Dan, kat sini kita nak ada yang wajib diisi. Contohnya, sebelum dia klik save, wajib isi apa? Kita jadikan dia sebagai require. Contohnya, unit. Kita tak nak dia terus isi, kemudian klik save. Tak isi apa-apa, dia terus save. Apa beza image dan thumbnail? Lebih kurang je.
thumbnail dan image. Paparan nanti lain tak, lebih kurang je. Okey, image unit, require, peringkat, tajuk. Okey, yang lain mungkin kita tak nak buat lagi kan. Tak apa. Sekurang-kurangnya ada 4 lah, unit, peringkat, tajuk. Ada 3. Lepas tu kita buat kemudian. Okey, yang lain kita tak nak masukkan require pun tak apa lagi lah. Okey, dah siap ni, kita klik button save. Okey, dah siap. Kita masuk dalam automation lah lepas ni. Okey, macam mana? Kita nak teruskan. Ni dah siap ni. Kalau kita lihat sini, dia ada, ni kalau kita nak besarkan, nak kecilkan. Bila kita kecilkan, kita boleh lihat paparan. Okey, kosong lagi. Bila kita tambah, kategori dah ada lah, pentadbiran. Dia keluar curriculum, dia keluar unit apa. Kalau kita pilih ham, dia akan keluar unit apa. Kalau kita pilih cool, dia akan keluar unit apa. Dan peringkat ni, dia bebas. Sekolah, zone dan sebagainya. Tajuk, tarikh, kita boleh masukkan lah. Okay, kalau kita nak dia terus keluar hari ini, kita kena ubah di bahagian date ni, tarikh ni, kepada now. Okay, dia ada bahagian tarikh. Okay, tarikh ni, dia ada sebelah kanan. Okay, ataupun kita pergi bahagian tarikh, data value. Kita masukkan now. Time. Dia ada time, date. Today. Today. Tapi kita nak now. Insert. Oh, dia tak mau. Tak bagi yang sini. Kalau tak bagi kat sini, kita buat yang satu lagi tempat. Iaitu di sebelah kanan. Tarikh. Tarikh. Okey, saya nak tolak ke kanan sikit. Okey, dia ada initial value-nya. Kat sana pun boleh sebenarnya. Kita jadikan now. Mana tadi? Tarikh. Okey, tarikh. Okey. Now. Today pun boleh. Today, save. Okey, kalau kita tengok sini, dia akan terus bagi tarikh lah. Biasanya saya gunakan now. Okey, today. Today ni merujuk kepada hari inilah. Dan kita boleh pilih nak tukar. Okey, di bahagian initial value. Biasanya now ni saya guna ni. Kita tukar. Now. Dia bagi tak? Sama je. Save. Today ataupun now. Di bahagian initial value. Jadi dia akan keluar terus lah. Untuk hari ni. Dan kita boleh tukar hari-hari lain. Okey, sampai sini boleh cikgu? Kita nak jadikan automation. Sebelum automation, kita naklah sini ada laporan. Sini Google form kan. Kita gunakan UX. Okey. Masuk dah UX belum? Okey, create app dah. Custom dah. Okey, kita akan buat bot dulu. Bot for PDF. Kemudian barulah kita buat custom UX. Custom UX contohnya tepi ni untuk buat insert laporan. Kemudian tepinya album dan sebagainya lah. Okey, macam mana? Boleh saya teruskan? Hello? Kita nak buat bot. Cikgu, saya punya ada masalah. Masalah. Saya stop Yes. present dulu dah. Saya stop present dulu. Okey, masalah kat mana? Sekejap Okey. Present. Okey. Yang kategori tu saya rasa saya belum buat. Kategori. Sudah, tak yang Okey. peringkat tu.
Ha? Yang peringkat tu tadi saya terlepas pandang tadi. Okey, Macam cikgu mana nak klik buat? tadi, cikgu klik di bahagian formula ke cikgu klik pada pensel? Saya belum klik tadi. Sini kat formula sini. Ah, Kalau untuk kategori dengan unit di sini. Saya klik kat sini. cikgu kena klik pada pensel cikgu. Di bahagian Klik pada pensel. Dia ada pensel kan? Kategori dia ada pensel. Ya. nah. Pensel. Okey. List tu cikgu tukar kepada teks. Teks. Okey. Kemudian data valid kat bawah. Okey, ref kategori kan? Okey, done. Save. Save saja. Ya. Okey, done atas. Kat atas dia ada done. Kemudian save semula. Okey, settle. Okay, kalau yang peringkat tu macam mana tadi cikgu buat? Peringkat klik pada pensel dulu. Okey. Okey, data valid. Okey, valid if. Select. Ada dalam saya dalam apa tu Google Meet saya ada letak formula. Select, kemudian ada Google Meet. Tak ada, tak nampak sebab saya baru masuk Oh, guna baru laptop ni. masuk. Sekejap saya letak semula. Sebab saya guna dua laptop, untuk satu untuk hands on. Okey, saya copy, saya letak sekali lagi Ya, okey. Okey. Jumpa tak? Ada. Okey. Copy. Okey. Okey. Okey, save. Dan kan? Done. Ya. Save. Okey, save. Settle. Okey, thank you. Okey, welcome. Okey, orang lain macam mana? Ada lagi yang ada masalah? Kita nak masuk dalam, nak jana laporan lah. Kalau tak ada masalah. Cikgu Nedu macam mana? Okey. Okey cikgu, saya okey. Okey, kalau okey kita masuk dalam laporan Kita nak jana laporan. Boleh? Okey, saya share Boleh. screen. Okey, kita masuk dalam step yang keempat. Tadi kita dah custom data menggunakan formula. Di bahagian data ni, kita ada view column, kita dah custom. Ada yang jadi key, ada yang jadi label, ada yang jadi date time, ada yang jadi text, long text, ada jadi number, ada jadi signature, thumbnail, file dan URL. Kita dah custom. Sekarang ni kita nak jadikan satu ruangan automation, iaitu di bahagian nombor 4 create bot for PDF and link. Okey, seterusnya kita masuk dalam automation. Automation. Okey, dia ada new bot. Saya dah share belum? Sekejap. Lupa. Dah share kan? Sudah share, Okey. cikgu. Okey, dalam bot ni kita akan create new bot. Okey, contohnya kita masukkan Nedu bot. Nama kita bot kan, Nedu bot. Okey. Dah masukkan namanya. Bawah dia ada custom. Create a custom bot. Jumpa tak bawah? Dah masukkan nama, kita create custom bot. Klik. Okey, kita ada configure event. Yang pertama. Boleh cikgu? Configure event ni, kita klik pada configure event. Tadi kita masukkan nama kan? Ni dia ada bot event process task. Okey, event dulu. Klik pada configure event dan kita namakan sebagai PDF kita. Dalam laporan ni kita ada PDF. Kita namakan sebagai PDF. PDF. Dan kita create custom event. Semua kita custom. Boleh? Create. Dia akan keluar sini PDF. Dan ke atas ni nama PDF lah. Dan dia dalam all changes. Sama ada data baru ataupun edit data, dia akan berubah. Kita nak dia jana yang baru. Tak perlu kita klik pada button jana. Okey?
Yang lain, data tablenya ialah dia ada dua dia, data table. Satu laporan, satu ref. Kita nak yang berubah ialah laporan. Jadi, kat sini, dia kena, kalau cikgu sebelum ni ref, cikgu kena tukarlah kepada laporan. Okey. Beres? Yang lain tak perlu buat apa-apa. Hanya kita tukar nama dan kita nak sebarang data all changes. Sebarang data berubah, dia akan jana baru. Boleh cikgu? Macam mana ni senyap ni? Risau saya senyap. Macam mana cikgu? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh saya teruskanlah. Okey, seterusnya kita akan masukkan step yang kedua. Ni run this process. Kita akan add step. Klik. Yang ni kita namakan sebagai template PDF. Contoh template PDF. Sebab kita nak create template. Nak guna nama lain pun boleh ni. Asalkan kita faham. Template. Kat sini lah kita akan jana template. Template PDF. Create a custom step. Semua kita akan custom. Klik. Dan kita nak sini ia jadi apa? Run a task. Run a task maknanya kita nak create new task. Klik pada create new task. Okay, new task ni kita namakanlah contohnya nama apa? Template PDF. Template. Ataupun PDF saja, bergantung pada cikgu lah, asalkan cikgu faham. Okay. Proses template PDF di mana kita akan run task. Tasknya ialah kita nak create a file. Kita klik pada create a file. Okay, dah create file ni, turun bawah. Scroll down, dia akan ada template. Template ni kita nak jana. Kita akan create. Okay, klik pada button create. Kita tunggu, dia akan keluar satu file lah. Kita boleh view. View. Yang ni yang kita akan edit. Ada gambar-gambar apa semua. Semua ni kita akan edit. Okey, seterusnya. Dah tengok. Scroll down. Okey, kita nak file folder path. Dalam app nanti dia akan bagi dalam satu folder app sheet. Dia ada data dan ada nama app kita. Dan dalam folder tu kita nak masukkan contohnya, ni adalah folder yang kita create daripada luar. Pembuka kata / contohnya kita nak laporan. Okey, laporan akan create. Dia akan auto create lah. Laporan / penutup kata. Nanti dalam app sheet nanti dia akan ada satu folder baru. Dia akan create new folder lah. Okey, pembuka kata / ya. Cikgu Sarip, yang folder ni kan kita boleh namakan ikut kesesuaian kita kan? Ya, betul. Okey cikgu, thank you. Tapi dia ada kaitan nanti dengan URL. Kalau kita tak faham dia punya sipir, nanti dia akan jadi error. Lepas ni dia ada lagi bahagian untuk link. Sekarang ni kita baru masuk PDF. Okey. Kalau boleh cikgu follow dulu. Lepas tu baru cikgu custom. Nanti cikgu tak faham nanti. Dia punya pertalian dia. Okey cikgu. Okey. Laporan. Okey. Kita klik button save. Okey. Kemudian, nama. Nama ni kita nak merujuk kepada apa? Sama ada tajuk. Biasanya kita akan merujuk kepada tajuk lah. Ataupun kalau kita buat unit ID, kita akan merujuk. Macam ERP saya buat unit ID. Ni kita boleh merujuk kepada tajuk. Kita copy. Dia akan merujuk kepada, kita buang yang ni. Delete ni. App sheet doc ni, kita pergi bahagian kolom. Kita cari kat sini. Dia ada kolom kan. Turun. Okey, kita ambil tajuk. Klik insert. Tajuk. Boleh? Kalau sini tajuk program, dia akan keluar kat sini tajuk program lah. Base kepada yang kita create tadi. Objektif dan sebagainya. Pastikan data ni wajib diisi lah. Kalau tak nanti kosong. Kita dah create tadi. Kategori, unit, tajuk ni wajib isi. Yang lain tak wajib.
Okey, dah siap. Kita klik button save. Dan di sini penting, kita kena disable timestamp. Kalau kita biarkan macam ni, dia akan error, tak keluar dia punya laporan. Bawah ni, bawah pada tajuk yang nama tadi, kita kena disable. Disable timestamp. Attachment ni kita nak dalam bentuk portrait. Dan attachment size ni kita nak dalam bentuk A4. Kita boleh use custom margin. Okey. Dan kita klik save. Okey. Boleh saya save? Boleh cikgu? Okey. Okey, saya save. Saya save. Okey. Proses dah siap. Event dah siap. Yang terakhir ialah task. Kita turun bawah. Add new step. Ni step yang terakhir lah. Klik add new step. Ni kita nak dia jana. Jana PDF dan pautan. Contohnya jana. Jana laporan dan sebagainya lah. Jana PDF, jana laporan. Okey, kita jana. Bila kita jana, dia akan bagi satu URL, satu PDF kan. Okey, create custom step. Okey, dan kita nak, yang ni kita nak bukan run a task. Kita nak dia run a data action. Tadi run a task tu untuk jana laporan. Untuk template, dia akan bagi template. Sekarang ni kita nak run a data action. Klik. Dan kita create new action. Okey, actionnya apa? Kita boleh type lah. Contohnya jana, jana PDF ataupun jana sahaja. Asalkan kita faham. Jana contohnya. Okey. Action name jana contoh. Kemudian kat sini, bawah ni set row value. Dia akan buat value lah kepada di belakang ni. Dia akan set PDF apa pautannya, URL apa pautannya. Okey. Kat sini set this column. Kita nak yang URL dan PDF. Kena carilah. PDF satu lagi URL yang kita baru create. Selepas data masuk, dia akan jana di sini. PDF satu, URL satu. Boleh? PDF URL. Dan apa formulanya? Kita kena masukkan formula. Okey, dalam ni saya ada letak formulanya. Contoh untuk PDF. Saya copy dulu. Saya letak dalam kita punya Google Meet. Okey, satu persatu PDF. Okey, tu untuk PDF. Saya cancel dulu. PDF. Select set this column. PDF. Kita paste. Okey. Dan kita kena tukar ni nama. Nama app. Aplikasi pengurusan sekolah. Kita punya nama, copy dan tukar kat sini. Kita paste. Okey, kemudian laporan. Nedu kata tadi, ni laporan, slash laporan kan. Laporan. Kalau Nedu buat lain, contohnya nama tadi, lain. Foldernya, contohnya folder laporan. Kena type folder laporan. Dan tajuk program. Kalau kita lihat sini, kita tak ada tajuk program lah. Kita hanya tajuk sahaja. Jadi kita kena ubah lah. Ni tak nak tajuk program. Tajuk sahaja. Kita delete tajuk program. Sini, bahagian-bahagian tertentu ni, kita kena ubah lah. Mengikut spreadsheet kita. Kalau spreadsheet asal, dia ada tajuk program. Dalam kita punya ni, yang kita baru buat, tak ada. Hanya tajuk saja. Programnya tak ada. Jadi tajuk sahaja. Okey. Yang ni saya copy yang ni lah. Nak senang. Saya letak dalam ni. Yang atas tu dah kena edit. Yang bawah yang kita dah siapkan. Kalau ikut kita punyalah. Okey, save URL pula. URL kat bawah dia. Okey, copy. Kita paste. Okey. App name kita kena tukar. App name yang kita ni aplikasi pengurusan sekolah SKPKS dan sebelum simbol dan. Kita copy dulu. Okey. App name yang asal ni kita highlight dan kita paste yang baru. Paste yang baru.
Okey, table laporan. Macam yang Nedu cakap tadi nak tukar. Sini kena tukar jugalah Nedu. Contohnya folder laporan. Kat sini kena folder laporan. Tadi kita buat tadi laporan saja. Jadi kita ikut yang laporan tadilah. Okey, save. Dan kita klik save. Okey, siapa yang tak boleh? Kita belum edit lagi template ni kita belum edit lagi. Kita buat masukkan formula dulu. Dah siap masukkan formula, barulah kita edit template. Macam mana cikgu? Boleh ke tak? Ke nak formula yang baru tadi? Ni, formula yang untuk pautan ataupun URL. Saya copy dulu. Cuma cikgu kena tukar nama app. Sebab nama app tak sama. Ni saya punya. Cikgu punya lain. App name ni. Kena tukar masing-masing lah. Okey, beres. Senyap ni. Baru nak buat cikgu. Baru nak buat. Okey, buat dulu. Nedu, saya buat air kejap. 3 minit. Boleh cikgu. Boleh nah? Okey. Buat dulu. Saya buat air 3 minit. Okey, air dah siap. Bau sedap. Okey, beres semua? Dah siap air dah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, info dia kata since the app not deploy, bot will deliver untuk hanya admin saja, owner saja. Sekarang ni kita nak deploy. Not deploy ni kita klik not deploy. Move app to deploy state. Jadi ramai kita boleh share. Kalau dalam bentuk prototype tu tak ramai, hanya 10 orang je. Kalau dalam bentuk deploy, dalam bentuk publish dah, boleh sampai 500 orang. Cuma saya tak pasti kalau lebih tu macam mana, sebab kita tak pernah buat lagi yang lebih daripada 500. Okey, settle. Minum dulu. Okey, dia keluar lagi app info ni. Okey, kita refresh je. Dia akan terus hilang lah. Okey, dah hilang. Dan kosong lagi sebab kita masih lagi tak buat step yang kelima. Tak custom lagi. Kita baru selesai step yang keempat. Step keempat pun kita masih belum tukar ni. Tak edit lagi template-nya. Okey, kalau dah siap kita nak edit template. Lepas tu barulah kita nak edit UX. Dah edit UX ni maknanya siap lah. Standby untuk petang nanti.
dashboard pengurusan sekolah. Macam mana cikgu? Boleh? Template. Anyone? Viewer. Nanti semua boleh edit je. Ini pun saya nak tukar anyone can view. Okey. Saya edit dulu template boleh? Okey, saya edit template. Contohnya, saya nak masukkan logo sekolah. Delete dulu ni. Insert image upload. Oh, tak ada logo sekolah. Masukkanlah yang mana pun. Mana? Logo. SMK Datuk boleh lah. Okey. Kecilkan. Dan kita centerkan dia. Center. Kenapa tak nak bergerak ni? Delete. Insert image upload. Ni lawa sikit. Okey. Dan kita masukkanlah nama, contohnya as sekolah. Yang kita type ni dia dalam tetap lah, tak berubah. Yang ada formula ni yang berubah. Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur Salor. Okey. Ni pun kita nak centerkan. Okey. Seterusnya kita nak masukkan table lah. Table. Okey, table. Nak berapa table ni? Tak apa, kita masukkan banyak dulu, tak apa. Nanti kita boleh delete. Okey. Timestamp, tak mau. Kita nak terus kategori. Ataupun atas kita nak tajuk. Tajuk, copy. Paste. Okey, kat sini kita masukkan more less more. Copy dulu. Paste sampai bawah. Tajuk dah ada. Kita masuk kat tengah. Paste. Tajuk. Dah. Oh, delete lah. Kalau yang dah ni. Tajuk. Peringkat. Unit. Kategori. Cut. Paste. Masukkan kat tengah. Lagi unit. Cut. Kalau kita nak letak sekali, kita buat slash lah. Okey, contohnya kategori unit. Kita nak letak sekali kan. Sini pun kita buat slash. Dan unit. Kita ambil yang ni. Copy. Paste kat sini. Ni kalau nak sekali lah. Dalam satu row. Unit. Okey. Seterusnya, tarikh. Cut. Paste. Tempat. Kalau kita tak cut, nanti kita tak ingat yang mana yang dah siap. Yang mana belum siap. Lah, kenapa tak ada T ni? Kalau salah ejaan, datanya tak masuk. Objektif. Paste. Kemudian isu masalah. Cut. Paste. Lagi apa? Impact. Cut. Paste. Oh, jumlah.
Jumlah guru murid. Jumlah guru murid. Jumlah guru, jumlah murid. Jumlah guru. Kat. Okey. Mana lagi? Peringkat. Oh, peringkat tak masuk lagi. Kat. Oh, peringkat sepatutnya kat atas ni. Peringkat sepatutnya kat sini. Insert one above. Okey, yang ni. Copy. Paste. Kenapa peringkat ke bawah? Disediakan oleh tanda tangan gambar. Issue. Yang ni dah siap. Delete. Yang ni dah siap. Disediakan oleh tanda tangan ni kita nak buat kat bawah kan. Yang ni kita tak mau ada. Gambar je lah. Sekarang ni untuk gambar ni, yang ni kita delete dulu. Delete 3 row. Kita masukkan insert yang baru, table 4. Okey. Ni untuk gambar Gambar 1, 2, 3, 4. Lah, tak ingat nak buat less more less. Copy, paste, cut. Okey, gambar 2. Tukarlah 1 kepada 2. Paste kepada 3 dan kepada 4 Okey, dan kita centerkan je. Center. Okey. Jadi gambar ni dah siap. Lagi apa yang tinggal? Disediakan oleh ni. Tanda tangan mungkin kita nak letak kat atas kan? Paste. Okey. Jadi tanda tangan, ada tanda tangan, kita nak tak ada tanda tangan ni. Hanya tanda tangan sahaja. Kemudian disediakan oleh. Kita nak namanya berada kat bawah. Kan? Tanda tangan. Oh, yang ni kat atas. Kat. Betul tak saya buat ni? Okey, tanda tangan, kemudian nama. Okey. Kau macam mana? Rasa macam tu dah. Okey, dan ni kita boleh dapatkan sikit. Back. Okey, kalau kita tengok ni, jurang dia panjang sangat. Kita boleh single. Ataupun kita boleh tukar lagi. Mana ni? Custom spacing. Okey, line spacing contohnya 0.5 sahaja. Apply. Okey. Ni kita naik atas sikit. Kalau nak jarak 0.5 tukar kepada 1 lah. Kalau nak jarak lagi. Okey. Dan kalau kita nak gambar perkataannya ni tak ada nampak terang sangat, Ctrl A, kita tukarlah. Contohnya tak adalah terang sangat. Sama dengan garisan ni. Kita boleh tukar Garisan, mana garisan ni? Ni garisan. Garisan kita nak blur sikit. Okey. Jadi tak adalah bazir dakwat. Okey, dah siap ni? Macam mana cikgu? Dah siap belum? Refresh. Ni template. Saya dah ubah tadi. Template ni, bila ada kemasukan data lagi. Okey, kita buat contoh satu kemasukan data. Hem unit bantuan peringkat sekolah. Tajuknya pengagihan bantuan bantuan apa? BAP.
bantuan awal persekolahan. Okey, kita back. Contohnya pada 26, tempat Dewan SKPKS. Objektif ni saya buat act dululah. Isu tak ada. 4. Jumlah murid terlibat 100 orang. Jumlah guru 7 orang. Disediakan oleh MD Sarid Said. Okey, tanda tangan. Tanda tangan. Gambar. Mana gambar tadi Bahan bengkel ham. Tes laporan. Okey, 1, 2, 4 gambar kan? 3, 4. Okey, PDF, URL tak perlu, save. Okey. Dia akan bagi satu laporan di bahagian row yang kedua lah. Dia akan bagi PDF, dia akan bagi pautan URL dan sebagainya. Okey, sedang disynchronize. Ini kali pertama synchronize, dia mungkin lambat sikit lah. Pengagihan bantuan. Ni kita boleh tukar nanti. Dalam UX nanti kita nak tajuk apa dalam bentuk album dan sebagainya, kita boleh tukar. Okey, dah siap. Kalau kita lihat sini, dia ada dah pautan dan PDF. Klik. Okey, dah. Nampak tak? Jarak ni kita kena ubah template kita lah. Disediakan pun sama. Kita kena jarakkan sikit. Okey, dalam pautan. Pautan dia keluar back request. Kenapa back request? Sebab dia ada security ni. Untuk gambar-gambar ni, dia ada security. Kalau kita tak nak ada back request ni, kita kena open security dia. Dalam app kita, dia ada security. Di sebelah kiri ni, dia ada security. Dia ada option. Sini kita kena tutup lah. Require ni. Save. Barulah yang ni kita boleh, bila kita refresh, dia boleh paparkan lah. Kalau tak, dia macam tak boleh papar. Dia security dia tak nak paparkan gambar tu. Okey, kita tengok dulu mana yang kita kena ubah. Kita ubah dalam template kita. Okey, refresh dulu. Refresh template. Okey, contohnya nama ni rapat sangat kan? Jarakkan sikit. Enter. Okey. Tak apa, nanti walaupun dia 2 dalam 2, bila kita print, kita pilih satu sudah. Custom satu sahaja. Page yang pertama sahaja. Nanti dia akan hilangkan yang page yang kedua. Okey. Okey, settle. Dah settle ni, kita dah ubah ni. Contohnya kita dah ubah template ni, dah rapat dah semua. Okey, apa yang kita kena buat seterusnya, kita pergi bahagian manage, version, kita stabilkan version app kita. Klik. Bilangan jana dokumen PDF tu ada limit ke? Tak ada. Base kepada 5 juta sel. Okey, make the current version new stable version. Klik. Barulah dia akan berubah. Okey, kita tutup. Yang ni pun kita tutup dulu. Okey. Kita lihat di bahagian automation. Nedubot. Dia ada template PDF. Kita tengok sini, view. Yang kita ubah tadi kan. Dah berubah. Kita cuba klik je satu. Masuk dalam data ni. Okey, save dulu. Okey, dia dalam bentuk ni tak apa. Lepas ni kita tukar UX. Klik dulu, edit. Contoh. Okey, dah ada data ni. Nak cepat, kita buang dulu yang ni. Saya delete dulu. Okey. Sekarang ni kita masukkan contoh. Contoh apa yang kita nak tambah. Import lah. Ataupun kita klik dan klik save je. Dia akan auto bagi pada kita satu pautan yang baru. Ni dia akan ubah. Dia akan bagi satu yang baru. Dan kalau kita tak nak ada delete ni, tak nak bagi cikgu delete data, di bahagian data ni laporan, kita untick delete. Hanya update dan add.
nanti semua cikgu delete, semua tak adalah laporan. Ya, dalam bentuk Google Doc. Betul. Kita antik yang button delete. Kalau nak dalam bentuk lain boleh. Kita jana menggunakan autocorrect. Yang ni kita nak dia dalam bentuk boleh ubah. Okey, jana ni kalau kita lihat ni, kita tak nak dipaparkan. Dia ada button kan. Kita tak nak dipaparkan. Jana ni dalam bentuk dalam behavior. Klik behavior, dia ada jana kan. Okey, jana ni dia ada appearance. Kita tak nak dipaparkan. Klik do not display. Jadi dia akan tak ada lah. Dah hilang. Tapi kalau kita nak dia berada di sebelah edit, button edit, kita buat display overlay. Okey, overlay. Dan kita nak tukar. Contohnya dalam bentuk logo apa? Kilat. Sini kita ambil lah kilat. Okey, save. Di bahagian behavior dia. Okey, dah siap. Sama dengan laporan ni. Nanti kita akan ubah dalam UX lah. Nak dalam bentuk ataupun nak dalam ikon apa. Kemudian paparannya dalam bentuk apa. Kad dan sebagainya lah. Okey, kita akan masuk dalam step yang kelima. Kena siap dululah step yang keempat ni. Macam mana? Semua dah siap belum? Ada masalah lagi. Macam mana? Dah siap belum? Belum di bahagian mana? Tadi saya cuba paparkan. Jadi dia keluarkan paparan tu kan, dia punya pilihan untuk yang kategori dengan peringkat tu, kategori dengan unit tu dia tak keluar. Okey. Saya stop dulu present. Okey, cikgu present. Tak keluar apa tu? Sekejap Okey, present. Okey, unit nampak tak? Dalam bentuk list. Kena tukar dalam bentuk teks tu. Unit. Dalam bentuk teks. Okey. Save dulu. Save dulu. Okey. Okey, bila saya tekan yang ni, okey. Dia memang tak dapat pilihan kat sini. Sebab boleh, sepatutnya boleh. Cuba cikgu tengok cikgu punya spreadsheet cikgu. Bukan spreadsheet. Ref, cuba tengok ref. Okey, takbiran TS25. Takbiran. Okey, dah. Okey, cuba masuk semula. Okey, kalau kita lihat ni tak boleh pilih kan? Ya. Okey, cikgu buang dulu formula tu, kategori ref kategori tu, delete dulu. Ini? Ya, delete dulu. Okey, delete dulu. Save. Kemudian ref unit pun semua delete. Okey, highlight, delete. Save. Today pun sama. Saya tak ajar ni, masuk kat sini cikgu. Cikgu reka sendiri Okey, kategori. Okey, kategori data value. Okey, value if. Okey, kat sini kita masukkan. Contohnya ref kategori. Save. Ya. Dan kemudian unit data value. Okey, paste. Kategori ni tukar kepada unit. Okey, save. Kemudian satu lagi dan satu lagi unit peringkat. Bukan tarikh, peringkat. Peringkat. Klik peringkat, data value. Okey, dah ada. Okey, done. Cuba save dulu. Save. Okey, unit tu tukar dalam bentuk teks. Okey, save balik. Cuba cikgu klik. Okey. Boleh dah. Okey. 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 Yang automation dah selesai belum cikgu?
automation. Automation Maksudnya? kita nak jana laporan tadi. Dah selesai belum? Belum. Kena selesaikan. Barulah kita masuk dalam step yang kelima. Okey. Saya cuba Okey. nanti. Okey. Okey. Thank you. Okey, yang lain macam mana? Okey tak? Bagus Zaid. Ya, Naidu. Boleh share Saya screen, share Naidu? screen dulu. Ya. Cikgu, saya dah buat. Tapi macam masalah hari tu juga, saya bila klik PDF ni kan. Okey. Dia keluar macam ni. Untitled spreadsheet. Okey, dah tukar dia punya app nama. Sudah. App nama tak ada tu. Kalau Cikgu Naidu tengok, Cikgu Naidu punya tak ada nama app. Nama app tu. Nama app tak ada tu. Untitled. Ya. Cikgu. Kenapa? Ya. Kenapa tak buat nama app? Nak buat macam mana ni app? Dia kena sepatutnya dia ambil daripada ni kan, spreadsheet kan. Okey. Tapi dia memang keluar macam tu tadi. Untitled spreadsheet. Sepatutnya Cikgu Naidu. Cikgu Naidu tak ikut tadi tu. Tak follow. Okey, cuba Cikgu Naidu tutup dulu yang ni. Buat app baru. Cikgu Naidu tak follow tu. Kalau tak follow dia akan jadi error . Sebab nama app tu jadi untitled spreadsheet. Untitled sheet kan. Yang ni Cikgu Naidu pangkah dulu. Kalau dia kena follow dulu. Baru custom, baru senang. Pangkah dulu. Pangkah dulu. Okey, pangkah dulu. Okey, buka new tab. Cikgu Naidu type appsheet.com. Okey, enter. Okey, my account, my app. Okey, klik tambah. Make start. Okey, masukkan nama. App sekolah. Okey. Dan Cikgu Naidu, jangan bagi nama sama. Sebelum ni Cikgu Naidu dah ada nama sekolah. Contohnya V2022 ke. Tak boleh titik. Titik dia tak boleh. Okey, kategori education. Okey, choose your data. Tadi saya terus pergi daripada ni tahu cikgu, daripada spreadsheet. Tadi Cikgu Naidu tak rename tu yang untitled tu. Spreadsheet okay. Cikgu Naidu tak rename. Kan? Choose your data. Cikgu Naidu rename selepas Cikgu Naidu buat app. Okey. Cikgu Naidu ambil nama tu. Okey. Okey, start customize. Okey, di bahagian masukkan ref. Ya, ref. Betul. Okey, read only. Ref. Okey, kotak. Dan nama apa tadi? Kategori. Kategori. Okey, save. Dan kemudian unit sama juga, data value ref unit. Kemudian peringkat. Yang ni kena start dengan select. Okey, kotak. Ref. Ref dulu, ref baru peringkat. So peringkat. Jadi saya ambil di sini ya. Cikgu Naidu, ref tu Cikgu Naidu punya satu je ref. Oh ya. Okey.
Okey, save. Done. Okey, yang lain nombor, tanda tangan, signature, image, image boleh. File, URL. Okey, Number, text. cuba turun lagi. PDF, okey, URL beres. Okey dah. Disediakan nama, jumlah. Objektif tu kalau biasanya saya buat long tag boleh enter 1 2 3. Okey. Tajuk. Tajuk saya dah jadikan dia key ya cikgu. Kenapa jadikan tajuk jadi number. Kenapa tajuk jadi key, tak nak jadikan nama? Tajuk. Boleh. Tajuk jadi label kan? Tajuk. Betul. Tajuk jadi label, bukan jadi key. Timestamp jadi key. Ya. Okey, settle. Save Dah, save. Okey, masuk dalam automation. Okey, ni bot. Ni masuk kat nama lah. Ni do bot. Create custom bot. Okey, configure. Okey, masukkan contohnya PDF ataupun template. Okey, create custom. Okey, all changes dah betul. Okey, kita masukkan laporan dah. Okey, kemudian new add step. Okey. Template PDF. Okey, create new task. Okey, new task namakan contohnya apa? Template PDF ke. Okey, kemudian kita create new file. Okey, turun bawah. Kena create. Okey, view. Okey, ni kita buat lepas ni lah. Okey, app sheet. Okey, scroll down. Okey, kita buat pembuka kata / laporan. Okey, / pembuka kata. Okey, save. Okey, tu pilih pada tajuk delete. Delete kolom tajuk. Di atas. Insert. Ni okey. Insert. Okey, save. Okey, disable timestamp. Bawah dia ada disable timestamp. Okey, tukar portrait. Kemudian A4 dan kita nak custom. Okey, add step. Ini custom tak payah buka kan? Custom. Tick pada custom. Okey, add step. Okey, yang ni jana ke apa ke nama lah. Jana laporan ke. Okey, create custom step. Jana laporan. Okey, yang run task kita tukar kepada run data. Okey, yang ni kita create new data dan kita namakan sebagai jana ke. Okey, kemudian bawah dia ada timestamp, kita tukar kepada PDF. Dan satu lagi URL. Okey. Okey, masukkan formula concatenate tu. Okey, paste. Okey, namakan. Okey, copy. Paste. Kemudian tu laporan. Dan pendaftaran tu tajuk. Okey. Save. Okey, URL pun sama. Satu lagi. Okey. App name. Salah. App name. Okey, copy.
Okey. App ERP itu kepada laporan. Okey. Beres. Okey, save. Okey. Cuba Nedu klik pada data. Data. Cuba ubah satu data. Okey, klik pada yang ada tu. Data yang dah ada. Klik. Edit. Klik edit. Okey, save balik. Okey. Oh, yang ni dah ada URL dengan PDF kan? Okay. Kita buat yang baru lah. Kita cuba buat yang baru. Laporan, tambah. Buat contoh. Okey. Tanda tangan. Oh, laporan gambar. Okey, gambar. Okey. Yang PDF tak perlu. Okey, save. Oh, yang template ni belum ni edit lagi? Tak apa. Kita tengok dulu. Kita save. Oh, require tu. Okey. Dalam view column tak boleh bagi kena require PDF dengan bawah sekali. Okey, ke kanan. Bukan sini. Bukan. Bawah lagi. Okey, kiri sikit. Bukan situ. Kiri lagi. Yang ni. Antik require ni. Ni kan? Antik, ya. 1, 2. Atas satu lagi. Okey. Okey. Okey, save balik. Semua require wajib isi. PDF dengan URL tu kita tak nak wajib isi tapi auto. Ada cikgu minta supaya kita buat slices. Lepas ni tak ada dah PDF dengan URL dalam paparan kan. Kita nak hanya sampai tanda tangan sahaja. Okey, sampai gambar je. Yang tu kita akan ubah dalam UX lah. Okey, save. Okey, settle. Kita cuba tengok laporannya. Okey, klik pada yang bawah kan. Dia masih running lagi Okey, cikgu. tak apa. Okey, klik je yang bawah tu. Dah siap, nanti dia akan bagi. Okey, tak siap lagi. Nanti dia akan bagilah. Okey. Dia ada PDF. Cuba cikgu klik. Dia macam tu juga. Minggu lepas pun jadi macam tu juga. Apa cikgu punya? Worksheet, data, app sekolah. Dia tak boleh baca tu. Okey, cuba Cikgu Nedu share kepada saya app ni. Sebab Cikgu Nedu dah tak follow daripada mula. Tak cikgu, dia kan hari tu bila saya check dalam YouTube, okay. Dia cakap macam folder saya ni, ni macam drive ni, dia ada app sheet kan? Ya, betul, app sheet. Satu untuk bengkel hari ni, I buka satu folder kat bengkel. Dia semua yang I buat untuk ni dia akan masuk di sini. Betul. Macam, dia akan masuk dalam data. Data app sheet ni dia akan ada di sini laporan. Jadi I nak masuk dia masuk di sini macam mana saya nak buat? Laporan tu masuk di sini. Yang tak jumpa cari, dia pergi tempat lain. Dia pergi tempat lain. Memang tak jumpa carilah dia punya part. Kalau boleh kita biarkan dulu. Kita biarkan part tu dulu. Biar dia masuk dalam app sheet je dulu.
Sebab nanti kita dalam drive tu kita tak usik apa-apa ni tu. Kita akan kan kita ubah di app je. Ya. Daripada app tu kita boleh kita cari source kita. Saya tunjuk tak perlu ubah sebenarnya. Yang ubah tu dia akan jadi tak jumpa cari tu. Dia tak jumpa cari path dia. Sebab Nedu dah ubah. Jadi saya stop screen, share screen lah cikgu. Okey. Okey, tahu dah dia punya. Okey, Nedu cuma tak perlu ubah Nedu. Yang nak ubah tu nanti lain kali. Hari ni saya nak hari ni saya tak nak ajar lagi yang ubah path lagi. Nanti pening orang lain. Follow je dulu. Biar faham dulu. Okey cikgu. Kalau boleh kita biarkan dulu yang ubah path tu lain kali. Nanti orang lain nanti pening kalau kita terus ubah path. Tapi kalau kita ubah awal-awal dia tak jumpa Boleh nanti. Tapi macam mana pun bila kita dah name tu file folder tu dia akan cari juga kan sistem. Ya, dia tak ada kesan apa-apa folder tu. Jadi tak perlu ubah. Kalau kita ubah dia tak jumpa cari. Boleh tapi bukan yang beginner ni nanti pening orang lain. Okey. Just follow dulu, nanti saya tunjukkan. Contohnya kita nak folder kita berada kat sini, tak nak berada kat situ. Boleh. Tapi bukan hari ni Nanti orang lain pening. Kita nak buat app ni yang basic dulu. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, macam mana yang automate tadi? Semua boleh ke? Okey, saya share screen. Sebab kita nak ubah kepada contohnya tadi saya insert balik dah. Image, upload. Saya nak masukkan dulu dia punya logo sekolah. Logo sekolah ni. Saya tak share screen lagi. Okey. Kecilkan sikit. Yang ni, yang first ni kita kena buat comel dulu lah. SK Pengkalan Bosalo. Okey, nampak jarak tu? Custom. Remove. Okey, dan kita turun balik. Refresh. Single. Okey, boleh kot. Okey. Ni dah siap. SK Pengkalan Kubur Salo. Nak besarkan tulisan biasalah. Okey. Kita buat satu kemasukan data lagi dah. Contohnya unit beruniform sekolah perkemahan. Unit beruniform. Okey, tempat padang sekolah. Objektif, isu. Saya copy paste lah. Impak jumlah murid 140. Jumlah guru 22. Disediakan oleh Syarif Said. Okey. Tangan, gambar. Mana yang saya dah letak tadi? Laporan desktop. Okey, save. Okey, perkemahan unit beruniform. Dia akan bagi satu pautan, satu PDF. Okey, kat sini dia akan bagilah
row yang ketiga. Gambar-gambar ada 4 gambar. Gambar tu dia akan masuk dalam gambar 1 sampailah gambar 4. Okey, dah siap. Kalau kita lihat sini dah ada. Okey, logo sekolah dah masuk. Gambar dah masuk, tanda tangan dah masuk. Okey, nama yang penyedia pun dah masuk. Biasa nama ni panjang kan. Dan kalau kita nak letak dia kat tepi lagi, boleh ni. Dalam template ni, kita kena susun lah. Berada kat mana. Tengah ke, tepi dan sebagainya. Okey, kita dah nampak sama ada less more less ataupun ada yang bracket. Kalau tak ada bracket pun tak apa sebenarnya. Template yang asal dia ada bracket dalam. Tak ada bracket pun tak apa. Okey, boleh cikgu? Ni kalau ni dah siap ni data ni kita nak hantar ke data studio nanti dashboard petang ni. Tapi dalam app pun kita nak cantik lah. Supaya ada ni bila kita buat kemasukan data tak ada URL dan PDF. Tak nak dipaparkan. Tu kita akan masuk dalam custom UX. Boleh saya masuk dalam custom UX? Nak suruh dashboard. Bukan dashboard. App kita ni cantik. Boleh cikgu? Kau ada yang tak boleh lagi nak automate tadi? Nak jana laporan boleh, ni. Boleh, boleh teruskan. Boleh. Okey, saya teruskan. Okey. Kita pergi bahagian UX. Kalau kita nak cantik. Contohnya data tadi. Bila kita buat kemasukan data, tak ada yang PDF URL. Tidak dipaparkan. Macam mana kita nak buat? Kita masuk dalam data dulu. Kita pergi bahagian slice. Slicer. Klik new slice. Ini adalah contohnya form laporan. Okey, form laporan. Okey, source table-nya ialah laporan juga. Kita nak custom. Supaya benda-benda tertentu yang dipaparkan. Row number tak nak dipaparkan. Timestamp tak nak. Kategori mau. Okey, yang ni kita boleh delete. PDF tak mau dipaparkan. Okey, URL pun kita tak nak dipaparkan. Pangkah je. Jadi, kalau kita nak susun, contohnya gambar ni berada ke atas. Kita boleh susun semula ni. Gambar 2, gambar 3, gambar 4. Disediakan berada di bawah. Okey, dah siap ni. Namanya form laporan. Kita save lah. Kita save. Dan dalam UX ni kita akan buat. Kita create. Okey, kat sini kita akan create form laporan. Okey, kita akan klik tambah. Klik tambah. Dan kita namakan sebagai form laporan. Okey. Dia masih lagi dia pilih ni form di data laporan. Kita tak nak laporan. Kita nak yang kita buat slicer tadi. Klik, dia ada form laporan slicers. Yang ni yang kita dah pilih tadi. Benda-benda yang kita nak ada dan yang tak ada. Okey, form. Dan kita boleh tukar lah. Contohnya dalam bentuk form. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, turun bawah sekali sampai tanda tangan sahaja. Tak ada dah PDF, URL kan. Tak ada dah yang tak berkenaan. Okey. Dan kita nak dia, kalau sekarang ni dia papar. Tak papar lagi ni. Saya save dulu. Saya nak ada paparan ni. Save dulu. Di bahagian info ni, dia ada edit logo. Ni, view name in header. Form laporan kan. Dan show logo. Logo nanti kita tunjuklah macam mana kita nak tukar. Save dulu. Dan warna. Warna tak tukar lagi ni. Apa? Warna hijau lah. Okey, warna hijau. Atas bawah. Okey, save. Okey, dalam UX tadi, kita ada form laporan. Ni form laporan kita ni. Okey, dah ada data. Kita boleh tukar nama. Kalau kita nak tukar nama lah. Kalau tak perlu, tak payah tukar. Kat sini. Form laporan. Contohnya pelaporan. Boleh tukar nama ni. Pelaporan program. Okey. Dah bertukar lah. Laporan program. Dalam laporan.
laporan ni kat sini. Kita tak nak dipaparkan. Ataupun kita nak dia dalam bentuk lain. Kita buat yang ni dulu. Ni dah siap. Slices kita tadi. Kita nak tukar. Kita panggil apa? Icon. Icon ni kita tunggu bawah lagi. Daripada pelaporan program, kita pilih data slices, form, dan kita nak berada di sebelah kanan. Kiri, leftmost. Dia akan berada di sebelah kiri sekali. Turun bawah. Okey, dia ada sini display. Display, contohnya kita nak buat record. Mana record? Buatlah kamera. Nanti dia akan keluar gambar lah. Okey, dah siap. Dah siap ni, contohnya sekarang ni kita nak tukar di bahagian laporan ni dalam bentuk album lah. Kan? Okey, di UX juga kita cari laporan. Laporan. Okey, kita namakan sebagai album. Album. Contoh album, laporan. Dan kat sini kita tukar kepada contoh kad. Okey, kad. Dia ada ham, bantuan dan sebagainya. Kita nak data-data tertentu sahaja dipaparkan. Bukan semua. Okey, kita turun bawah. Dia ada sort by tarikh lah. Timestamp ni kita tukar kepada tarikh. Supaya yang terkini, tarikh, yang terkini berada di atas, descending. Yang terkini, dia akan paparkan di atas. Yang lama, dia akan berada di bawah kan. Okey. Kat sini kita boleh tukar backdrop, foto dan list. Bergantung kepada kita lah. Kalau nak large ni, okey, titles, tukarlah kategori ni kepada tajuk. Okey, perkemahan. Kemudian subtitle ni kita nak apa? Contohnya kita nak unit ataupun kategori. Okey. Perkemahan unit beruniform, kategorinya co. Kemudian header. Okey, header ni kita nak apa? Boleh tukar lah. Kalau kita nak lah action dan sebagainya ni, semua boleh tukar. Kalau tak nak, ada contohnya jana open file PDF ni, kita tukar slices ni. Laporan kita ambil daripada form laporan slices. Album juga. Cuma data-data yang tak diperlukan, dia akan buang lah. Okey. Kat sini kita boleh main-main lah. Contohnya backdrop. Backdrop dia ada tajuk saja. Ni dia keluar code kan. Kita klik pada detail. Kita nak tajuk je. Tajuk. Perkemahan unit beruniform. Bila kita klik dalam ni, barulah data-data dipaparkan. Dan dia tak ada ni. Pautan tak ada. Pautan tak ada sebab kita dah pilih yang slices. Kalau nak yang semua ada, terus daripada laporan. Bila klik, semua ada kat sini lah. Okey. Dia main dengan ni lah. Contohnya kita nak dalam bentuk dashboard. Boleh tukar-tukar dashboard ni kosong, kita boleh add. Tapi paling cantiknya di bahagian kad lah. Kad ni dan kita pilih ni. Backdrop ataupun dalam bentuk foto. Okey, foto, title, kita masukkan tajuk dan subtitle ni kita nak apa? Kategori, unit ataupun tarikh. Dia akan berubah lah. Bergantung yang kita pilih. Tajuk, peringkat, kategori, unit. Bantuan, unit beruniform. Kalau kategori, dia akan keluar ham, co dan sebagainya. Okey, dah pilih ni, kita klik save lah. Okey, sekarang ni kita buat dua. Rasanya dua cukup lah. Sebabnya kita nak satu laporan program, satu lagi album untuk kita lihat. Okey. PDF dah dia bagi. Satu lagi dia bagi dalam bentuk URL. URL ni yang kita akan hantar ke data studio. Tak berubah lagi. Nak berubah senang je. Klik. Kita delete ni. Buang dulu. Delete data ni. Save. Dia akan bagi data yang baru. Dia akan override data yang lama ni kepada data yang barulah. Data-data ni. Data ni kita akan hantar ke dashboard pada petang ni. Pukul berapa 2:30
pukul 2.30 nanti kita akan buat satu dashboard. Contoh dashboard link 3. Dashboard pengurusan sekolah Dashboard pengurusan sekolah. Ni. Cuma data sebelum ni, data dashboard pengurusan sekolah sebelum ni kita ambil daripada Google Form. Yang ni kita ambil daripada spreadsheet app kita. Hantar ke sini lah. Kalau sebelum ni dalam pentadbiran, dah ada ni kan. Dah ada ni, print ni. Yang ni, data ni kekal kalau kita tak delete source-nya. Tapi dengan app ni, kita tukar, edit je, dia akan auto bertukar. Yang print ni adalah daripada, nanti kita ambil daripada URL. Ni URL ni. Kena siapkan dululah data source kita dan app. Barulah kita buat petang ni. Kita sambung. Okey, album ni sama dengan icon. Kita turun bawah, display. Yang ni kita buat book. Contoh. Album. Pilih yang mana-mana pun. Album. Laporan. Dan album. Okey, seterusnya kita tukar logo sekolah ni. Info. Edit logo. Klik pada logo yang ada ni. Scroll down. Dia ada bawah ni. Dia ada custom. Ni file. Okey, dan kita kena upload lah satu logo kita. Kena upload dalam Google Drive. Contoh saya ambil satu. Logo. Okey. Select. Okey, dah ada album. Okey. Dan kita ada kat sini. Save dulu. Kita nak mana paparan yang first dia keluarkan. Bila cikgu buka kan, sama ada dia keluar di bahagian pelaporan program ataupun di album dulu. Okey. Ini kita pergi bahagian UX. UX ni dia ada option starting which. Ni kita boleh pilih lah. Pelaporan program. Bila kita klik pelaporan program, dia akan buka yang ni. Form. Kalau kita pilih album, dia akan buka yang ni. Bila cikgu buka nanti. Okey, album. Album sekolah. Okey. Tu contohlah. Okey, save. Dan kita pergi bahagian dia bahagian manage. Manage ni dia ada version. Kita kena ambil yang stable. Barulah apa sahaja yang kita edit nanti akan dipaparkan oleh pengguna. Kalau dia keluar the version the stable, dah ada ni, stable lah. Kalau not dia ada keluar not, maknanya belum stable. Kena make the current version new stable version lah. Kita klik make new version, the new stable version. Kalau belum ada lah. Kalau dah dia keluar ni, dah stable, tak perlu klik lah. Okey, boleh cikgu? Ni dah lawak dah ni. Paparan pertama, album. Base kepada behavior tadilah. UX option, general starting view. Dan kita nak dia berfungsi dalam bentuk offline, kita pergi bahagian behavior, offline. Di sini kita akan hidupkan lah serving cache dan delta sync. Kita hidupkan. Dan make storing content for offline use. Kita hidupkan data-data offline scenes. Save. Okey, maknanya lepas ni tak ada capaian internet, kita masih boleh buat laporan. Bila ada capaian internet, dia akan sync data ni dan dia akan hantar ke spreadsheet kita. Dia akan hantar ke sini lah data-datanya. Okey, data selepas ni, yang ni, data ni kita dah tak perlu, kita boleh delete lah. Delete dia untuk save ruang. Okey, lepas C, highlight, delete. Nak save ruang lah. Sebab ruang ni spreadsheet dia boleh jana sehingga berapa juta? 4 juta. 4 juta sel kan. Lepas tu dia akan
kita kena delete ataupun kita panggil apa arkibkan dia tempat lain. Sebab 5 ke 4 juta, saya lupa. 5 ataupun 4 juta sel. Ni petang ni kita buat ni. Dashboard pengurusan sekolah. Bergantung data source kita ni. Dan data source kita kena masukkan melalui app. Kita akan share kepada cikgu kita lah. Kita buka dulu user. Security ni kita buka dulu lah. Allow a user dan jadikan sebagai app. Dan kita jadikan sebagai public. 1, 2, 3, 4. Kita open. Dan ni dia kena sign in dengan email lah. Kalau tak, sebagai guest ataupun incognito, dia tak boleh masuk. Dia kena sign in email. Kalau kita disable, yang ni kita buka, dia tak perlu sign in email. Dia terus masuk. Okay, saya save. Contoh saya save, saya share dalam group. Okay, kita ambil. Kalau nak selamat, kita ambil install. Sebab dia boleh install terus dalam handphone masing-masing. Okay, saya letak dalam kita punya chat. Lupa. Saya nak hantar kehadiran. Sebab saya ada buat form untuk SPL KPM. Okay, sekarang ni saya buat form kehadiran dulu. Form. Yang saya perlukan ialah nama dan IC kehadiran. Bengkel. Nama peserta. Okay, multiple choice, short, require, nombor kad KP. Nombor KP ni yang penting lah. Sebab nombor KP ni bila kita masukkan nombor KP terus auto. Okey, dan tajuk. Tajuk cikgu type lah. Bengkel ni. Tapi tengok tajuk pun saya dah tahu dah apa bengkel yang cikgu dah masuk. Lupa. Responses setting restricted. Copy. Saya letakkan dalam kita punya ni. Okey, daftar SPL KPM. Daftar SPL KPM. Okey. Okey, saya start dulu. Soalan daripada cikgu. Okey, saya dah letak tadi. Kalau dulu kita boleh bagi pautan, cikgu boleh daftar sendiri dalam SPL KPM. Sekarang ni dia masih tak buka untuk pautan, untuk QR code dan sebagainya masih belum buka. Okey, cikgu daftar kehadiran untuk pagi ni dan petang ni. Petang ni dan pagi ni saya dah daftar dalam SPL KPM. Cuma cikgu kena daftar sekali lagi lah untuk kehadiran. Yang cikgu daftar sebelum ni pendaftaran bengkel. Yang hari ni kehadiran. Jadi tak semestinya cikgu daftar untuk masuk, cikgu telah dimasukkan dalam SPL KPM. Bila masuk bengkel, barulah saya akan daftar semula dalam SPL KPM berdasarkan kehadiran pada pagi ini dan petang ni. Boleh cikgu? Ada soalan tak? Yang nak buat app tadi. Yang tak boleh kena share screen lah. Sebabnya ni kena semua boleh. Kena boleh. Sebab kalau tak boleh petang ni, cikgu tak boleh nak buat dashboard lah. Cikgu respon macam mana? Video ni cikgu akan upload lah. Nanti saya akan upload ke YouTube. Cari dalam Cikgu Sarik, ada yang terkini, dia adalah. Untuk kelas pemulihan pagi ni. Okey. Okey. Macam mana cikgu boleh tak? Yang tak boleh. Sebab petang ni pukul 2.30 kita akan buat dashboard dah. Kena boleh. Boleh cikgu. Cikgu Nedu macam mana? Cikgu Nedu, nanti saya akan buat dalam apa? Cikgu Nedu cuba buat tanpa remove, tanpa masuk buat draft. Tak perlu daripada draft. Okay.
Saya akan cuba yang baru, cikgu. Ya. Jangan buat draft lah. Okey. Yang draft tu saya tunjukkan yang baru. Untuk contohnya app lain, kita nak buat contohnya sistem ataupun app lain, tapi kita tak nak masuk dalam app sheet, dalam data tu. Kita nak dalam draft kita sendiri. Yang saya buat yang lain lah. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Sebenarnya tak perlu cikgu ni tu. Tak perlu tu. Saya tunjuk lah. Formula concatenate. Sekejap, saya ambil formula tadi, concatenate. Tadi ada kan? Dalam ni, saya letak balik. Okey, contoh. Concatenate. Tak present, cikgu? Tak present eh? Oh, okey. Entire screen. Okey, formula concatenate. Saya share slideshow ni lah. Sebab slideshow ni dah ada formulanya. Okey, saya dah share. Dalam slideshow tu dah ada formula. Untuk PDF, untuk URL. Cuma kita kena tukar ni. Yang warna merah ni. Warna merah ni kena tukar. Yang ni pun warna merah ni kepada app. Nama app kita lah. Okey, petang ni apa yang kita akan buat? Kita akan create dashboard. Create table, chart, parameter, field, slide. Kalau cikgu nak slide. Kalau tak nak slide, untuk header kita boleh buat Canva dan sebagainya lah. Kemudian kita create page. Contohnya page yang pertama. Contohnya yang utama ni, apa yang cikgu nak paparkan. Kemudian page yang kedua, pentadbiran, kurikulum. Ni based kepada kategori. Kategori yang kita buat. Contohnya yang pautan pantas ni untuk core, kita nak ada Sega. Yang berkaitan core lah. Kalau HAM, kita nak berkaitan HAM. Kantin, RMT dan sebagainya. Dan dalam ni dia ada dah. Ni yang simple lah. Kurikulum. Unit, bulan, tahun. Okey, soalan cikgu. Boleh embed ke data studio? Boleh embed ke data studio tak? Boleh embed ke? Data studio nak embed kat mana? Boleh. Cikgu Asyari nak embed ke Google Blogspot, Google Site. Ke cikgu nak embed data studio tu macam mana? Sebab kalau tengok ni Google Slide. Saya embed ke data studio. Boleh. Nak embed ke Google Site. Boleh. Kita boleh ambil file embed dah. Boleh embed. Nanti petang ni kita tunjukkan untuk embed data studio ke Google Site . Okey, macam mana dengan kehadiran tadi? Saya cek dulu. Semua dah isi ke belum? Kehadiran bengkel. View form. Kehadiran bengkel. Saya stop dulu present. Saya nak tengok kehadiran. Cikgu dah isi belum? Sebab kalau cikgu tak isi, tak adalah dalam SPL KPM. Okey, dah ada 29 orang yang isi kehadiran. 29 ni saya akan daftarkan dalam SPL KPM . Berjumpa lagi kita di CS Tube Channel Computer Science. Di video kali ini, cikgu nak kongsikan cara untuk membuat rekod kehadiran. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita jumpa pada pukul 2:30 petang ni. Boleh? Untuk dashboard. Cikgu. Ya, betul. Ya, Cikgu Kamaro. Boleh share dashboard. Macam mana? Share dashboard. Dashboard mana? Dashboard Dashboard pengurusan sekolah ke? Ya. Okey, dashboard pengurusan sekolah dalam Linktree. Sekejap, saya buka. Linktree Cikgu Sarik.
Okey, dalam link 3 Cikgu Sari tu ada dashboard pengurusan sekolah dah. Link Google Meet petang ni sama? Ya, sama je. Petang dan pagi sama. Sebab tajuk yang sama. Dia sambungan daripada pagi ke petang. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya stop dulu. Kita jumpa pada petang. Sambil-sambil saya upload lah bengkel pada pagi ni. Boleh cikgu? Kalau yang tak boleh, kena cakap tak boleh terus. Sebab petang ni kita tak buat ada app. Kita hanya paparkan data daripada app di spreadsheet tu ke dashboard kita. Okey, kalau tak ada? Okey, kalau tak ada, jumpa lagi pada petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Selamat tengah hari dah kita ni. Okey, bye-bye.